Fana ni masa kita baru-baru masuk fana, kita tak perasan pun yang kita tengah fana. Ataupun kita baru memasuki fana. Apabila keasyikan tu bertambah, kita seronok. Kita dah tak minat lagi dengan alam-alam yang kita tempuh sebelum ni, iaitu alam alam malakut dan juga alam jabarut. Kita dah tak minat dah terbang-terbang. Semua tu dah kita stop. Keasyikan kita dengan Allah tu kita dengan Allah je dah. Kita memandang tu setiap sesuatu tu Allah. Kat situlah wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Tu yang kita jadi seronok. Kita tidur rasa tak tidur, makan rasa tak makan, tak ada nak tidur. Kadang kita tak tidur pun sehari semalam. Kita duduk keasyikan macam tu. Dah kalau kita nak menyanyi, kita nak menyanyi, kita menyanyi, kita nak buat apa, kita buat. Kita seolah terlepas daripada hukum. Tapi kalau kita fana billah ni, dia boleh kontrol lagi, insyaAllah. Yang susah, yang tak boleh nak kontrol tu biasa orang fana fil baqa. Dia fana, dia tu kekal. Dia macam orang gila tepi jalan tu kan. Tapi kalau kita fana billah, kita still boleh buat kerja macam biasa. Cuma keberadaan hati kita tu walaupun kita dengan makhluk, jasad kita dengan makhluk, tapi rohani kita dengan Allah. Dan keasyikan cinta kita pada Allah tu dia sentiasa membuai macam tu. Dan datangnya kalam-kalam yang berupa ilham ke dalam diri kita tanpa sempat kita fikir. Macam apa yang SB tempuh tu dia datang dalam bentuk puisi. Kadang terlintas satu perkataan SB baca terus dia datang dan SB mesti tulis. Pernah satu hari tu seorang sahabat dia cakap, SB boleh tak buat satu lagu pasal Ramadan kan. Itu lagu pertama SB lah. SB kata insyaAllah kalau Allah bagi ilham kan. Lepas tu terus dia datang. Lebih kurang 5 minit siap. SB siap menyanyi hantar dekat dia. 5 minit settle kan. Jadi benda tu dia datang on the spot. Kita tak sempat guna akal. Kat situ SB tak perasan lagi mula-mulanya. Lama-lama lepas satu masa kita makin rasa keindahan tu tak boleh nak cerita. Sebab dia tak boleh nak cerita macam mana. Kita cerita tu tak sama dengan apa yang kita rasa. Cerita sikit bayang-bayang tu boleh lah kan. Lepas tu itu peringkat awal, peringkat pertengahan. Sampailah kita nak tempuh kepada Zuk. Rasa itu pada SB dia satu pengalaman yang sangat rasa macam mana. Kita akan tanya Allah, ya Allah. Macam SB tanya pada masa tu. Aku cuma ada sayap ni je. Maksud SB sayap cinta Allah. Kan pada SB nak pergi kepada Allah dengan cinta SB pada Allah. Tapi kenapa aku mesti lepaskan? Pertanyaan tu. Sampai pada masa tu SB dengar lagu macam mimpi kan. Rasa nak pecah satu dada ni. Rasa nak pecah sampai SB rasa macam terlalu sakit lah macam tu. Sampai setiap baris perkataan tu menyiksa diri SB. Lepas tu lah sampai lebih kurang 2-3 minggu jugalah baru SB dapat terima kan kondisi tu dalam jiwa SB. Barulah kat situnya orang kata SB adalah tulis puisi yang terakhir pasal yang tu. Yang kat situ SB kata Cindai pun telah berhenti menyanyi kan. Jadi setiap apa yang SB alami tu dia tertulis dalam puisi-puisi SB. Mulanya SB simpan share-share dalam grup grup macam ni lah kan. Lepas tu ada seorang tu dia cakap lah dia suruh SB bukukan puisi-puisi SB. SB kata buat apa, SB bukan nak suruh orang bayar kan. Lepas tu SB kebetulannya dapat tahu Telegram boleh buat channel tu. SB buat channel, SB simpan kat situ. Itu je lah kisahnya.